الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تبصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sama-sama dalam pengajian kitab Qalaidul Jawahir pada menceritakan tentang riwayat hidup Sultan Al-Awliya Al-Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Yahya At-Tadafi Al-Hambali radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, kita sampai pada muka surat 13. Di dalam muka surat 13 ni, penulis berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu berkata, tidak boleh bagi mana-mana guru untuk duduk di atas sejadah penghujung perjalanan tarekat, dan tidak boleh dia tadi membawa pedang menjaga murid-murid sehinggalah sempurna pada diri guru tersebut 12 sifat. 2 sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, 2 sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 sifat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, 2 sifat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, 2 sifat daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan 2 sifat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Syekh Abdul Qadir di antara guru di dalam tasawuf yang banyak menceritakan tentang secara khusus syarat-syarat guru dan adab-adab murid. Jadi di sini nyatakan 12 sifat yang perlu ada pada guru untuk dia tadi membimbing pelajar-pelajar ataupun murid-murid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani memperincikan adapun 2 sifat daripada Allah Subhanahu wa taala ialah an yakuna sattaran ghaffaran. Maknanya orang yang membimbing tadi dia mestilah mempunyai sifat sattaran, menutup segala keaiban murid. Maksud kita maklum, guru-guru tadi dikasyafkan kepadanya sifat-sifat manusia. Dari segala yang baik, dipujilah Allah Subhanahu wa taala kerana menzahirkan sifat baik pada murid tersebut. Dan sekiranya nampak keaiban ataupun maksiat ataupun kesilapan, maka dia kena menyembunyikan sifat tersebut. Ghafaran, dan amat memaafkan, memohon ampun kepada sesiapa yang melakukan kesalahan. Jadi itu 2 sifat yang perlu ada kepada syekh yang diambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun 2 sifat yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yakuna syafiqan rafiqan. Maksudnya dia amat penyayang kepada muridnya dan amat berlemah lembut kepada muridnya. Maksud kita dia tadi mendidik anak muridnya dengan penuh kasih sayang sebagaimana ibu bapa menjaga anak-anaknya sendiri, dan dia tadi mendidik secara berperingkat, tidak dengan ujian-ujian yang berat di peringkat awal perjalanan murid. Wa ammal latani, adapun 2 sifat yang diambil daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, an yakuna sadiqan. Maksudnya dia tadi mesti benar dalam melaksanakan tugasan ni, dan dia tadi mestilah orang yang banyak bersedekah.
sebagaimana sifat Sayyidina Abu Bakar. Dan ada pun dua sifat yang diambil daripada Sayyidina Uthman dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ialah ammaran nahaan. Maksudnya tadi mestilah orang yang banyak memberikan arahan dan banyak mengeluarkan larangan. Maksudnya dia mesti melihat perbuatan murid tadi, apa yang perlu diarahkan, apa yang perlu dilarang. Adapun dua sifat daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, ialah dia tadi mestilah orang yang banyak memberi makan kepada manusia. Maksudnya menghidangkan makanan, menyediakan makanan kepada ahli, tetamu dan seumpamanya. Dan yang kedua ialah musalliyan bil-lail, banyak menunaikan sembahyang pada waktu malam dikala manusia sedang tidur. Adapun dua sifat yang diambil daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ialah yakuna aliman syuja'an. Mestilah guru tadi mempunyai ilmu dan mempunyai sifat keberanian yang amat tinggi. Dan itu secara khususnya maklumat yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani berkaitan dengan guru yang membimbing murid-murid di dalam tarekat. Dan dalam kitab ini dinyatakan ada 5 bait yang dinisbahkan ataupun disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir, menceritakan tentang sifat guru tadi. Jadi dalam baitnya saya baca terjemahan ya. Maksudnya Syekh Abdul Qadir berkata, sekiranya iza lam yakun fi syekh khamsu fawaida, sekiranya pada syekh tadi tidak mempunyai 5 perkara. Maksudnya untuk seseorang tadi dia dijadikan sebagai guru, membimbing kerohanian, maka dia mesti mempunyai 5 perkara. Wa illa fadajjalun yaqudu ila jahli, sekian tidak maka orang itu sebenarnya ialah dajjal yang membawa kepada kejahilan. Jadi sifat pertama sekali ialah alimun bi ahkam syariat zahirah, mestilah orang tadi mengetahui hukum-hukum syariat yang zahir. Wa yabhathu an ilmi al-haqiqati an aslin, dan mestilah juga orang tadi itu mengkaji ilmu hakikat daripada asal usulnya, maksudnya daripada guru yang diambil dan daripada kitab-kitab yang ulama tulis tentang ilmu hakikat tersebut. Wa yazharu lil wurrad bil bishri wal qira, dan dia tadi menzahirkan kepada orang yang datang menziarahi dengan wajah yang amat ceria, kan, dengan wajah yang amat manis, dengan perkataan-perkataan yang baik. Wal qira, dan dengan hidangan-hidangan yang amat sempurna. Wa yakhda'u lil miskin bil qawli wal fi'li, jadi tadi merendah diri kepada orang miskin dengan perkataannya dan dengan perbuatannya. Jadi di situ ialah sifat yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir. Pertamanya ialah mengetahui hukum syariat, mengetahui ilmu hakikat, dan wajah yang amat baik, kan, menghidangkan makanan, merendah diri kepada fakir miskin. Jadi sekiranya ada orang tersebut, fadzaka huwa syekhul mu'azzam qadruhu, maka itulah sebenarnya syekh yang amat diagungkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alimun bi ahkamil haram min al-hilli, yang mengetahui hukum-hukum perkara yang haram daripada perkara yang halal. Yuhadzibu tullab at-tariqi, dan dia tadi membersihkan diri murid-murid yang ingin melalui jalan tarekat. Wa nafsuhu muhadzabatun min qablu, dan padahal dirinya sebelum itu telah dibersihkan. Sebelum itu maksudnya oleh guru-gurunya, dzu karamin kullin, mempunyai kemurahan, maksudnya sifat pemurah yang amat tinggi, amat sempurna. Maksudnya mempunyai sifat pemurah dari segi menyampaikan ilmu, pemurah dari segi membantu, pemurah dari segi segala sudut, memberi makan dan seumpamanya. Dan itulah sifat yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam baitnya. Adapun yang sebelum dari itu ialah ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat guru. Dan Syekh Abdul Qadir juga berkata, antara sifat orang yang boleh dijadikan ikutan untuk bersuluk kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang tadi mestilah mengetahui ilmu syariat dan ilmu kesihatan jasmani. Maksudnya Imam Syafi'i juga berkata radhiyallahu anhu, ilmu sebenarnya hanya ada 2 saja. Maksudnya ilmu untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga rohaninya, dan ilmu kesihatan untuk menjaga badannya. Jadi sebab itulah Imam Syekh Abdul Qadir Jailani juga berkata, apabila kita masuk di dalam tarekat,
kita bukan saja ingin membaiki rohani kita, bahkan kita ingin menjaga jasmani itu. Dan jasmani itulah yang nak membawa rohani untuk kita tadi bermujahadah, bersuluk, berjihad, berperang, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melawan nafsunya. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, mestilah orang tadi mengetahui mustalah as-sadat as-sufiyah, mempunyai ilmu tentang istilah-istilah yang telah ditinggalkan oleh penghulu-penghulu di dalam ilmu tasawuf. Sebagaimana apabila seseorang tadi ingin mengajarkan ilmu akidah, maka dia perlu mengetahui istilah-istilah khusus di dalam ilmu akidah, seperti kalimat ta'alluq, seperti kalimat sifat, seperti kalimat arad dan seumpamanya. Jadi begitu juga apabila orang tadi ingin membimbing murid di dalam tarekat, maka dia mesti mengetahui istilah-istilah khusus di dalam ilmu tasawuf. Kemudian Syekh berkata, wala ghina lahu an zalika, maka tak boleh elak perkara yang dia beritahu tadi itu, tak boleh dielakkan kepada seseorang yang ingin dijadikan sebagai qudwah ikutan. Dan dinyatakan dalam kitab ini sesungguhnya Sayyidul Ta'ifah, penghulu kepada ahli tarekat, ahli tasawuf, iaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu berkata, ilmuna mabudun bil kitabi was sunnah. Maksudnya ilmu kami, maksudnya ilmu tasawuf ni diikat, maksudnya diasaskan kepada Al-Quran dan hadis. Faman lam yahfazil haditha, siapa yang tidak menghafal hadis dan menulis hadis, dan tidak menghafal kitab, dan tidak mempelajari ilmu agama dan istilah-istilah ahli tasawuf, dan maka orang tadi layaklah untuk dijadikan ikutan. Dan sekiranya tidak, maka dia tadi hubungannya dengan Allah itu kita tak nafikan. Maksudnya kedudukannya, maqamnya di sisi Allah, tetapi untuk dijadikan sebagai qudwah. Qudwah itu sebagai ikutan kita, yang maksudnya kita nak tiru tadi tu. Jadi syarat untuk seseorang dijadikan sebagai qudwah, dia mesti ada syarat-syarat nyatakan oleh Syekh Junaid tadi radhiyallahu anhu. Kemudian penulis kitab kita iaitu Syekh Muhammad ibn Yahya tadi, dia berkata, aku berkata secara khusus, yang maksudnya dia menerangkan, dia menghuraikan lagi apa yang telah dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka penulis kitab kita Syekh Yahya, dia berkata, sesungguhnya perkara yang wajib ke atas syekh yang mensulukkan murid-murid dan mendidik adab kepada murid-murid, pertama sekali, ayyaqbalahu lillahi azza wa jalla, dia menerima mana-mana murid semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana dirinya sendiri, bukan kerana nak menunjukkan aku ni ramai murid, kerana aku ada murid-murid yang hebat, ataupun li'illatin, kerana sesuatu sebab, maksudnya nak mendapatkan kemanfaatan daripada murid tersebut. Kemudian dia kata lagi, hendaklah guru tadi menjaga murid-murid tersebut dengan sentiasa menasihati mereka dan sentiasa memandang kepada murid tadi dengan penglihatan belas kasihan dan berlemah lembut dengannya, mengelakkan daripada murid tadi tidak mampu untuk menanggung ibadat-ibadat yang berat, dan mentarbiah murid tadi sebagaimana ibu mentarbiah anaknya, dengan penuh kasih sayang, lemah lembut, dan sebagaimana bapa yang amat belas kasihan, yang amat lemah lembut, yang amat cerdik memelihara anaknya dan pembantu-pembantunya. Jadi penulis kata, hendaklah dia tadi mendidik dengan ibadat yang paling rendah, paling senang. Jangan sekali-kali dia memberatkannya dengan amalan yang dia tidak berkemampuan. Jadi setelah satu masa yang lama, dia telah berlatih dengan amalan-amalan yang mudah, yang ringan. Kemudian barulah dia tadi memerintahkannya dengan amalan yang lebih berat. Setelah dia tadi mengambil perjanjian baiat agar murid tadi meninggalkan maksiat-maksiat dan berterusan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya baiat, mengambil baiat daripada murid tadi mempunyai asas yang kuat di dalam agama Islam, dengan hadis-hadis yang amat mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi tadi membaiatkan kepada sahabat-sahabat, maka penulis kata, maka tak perlulah saya nak membawa segala dalil-dalil tersebut. Kemudian perkara ketiga yang wajib ke atas guru tadi ialah mentalkinkan zikir yang bersalasilah. Sesungguhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah jalan yang paling dekat untuk sampai kepada Allah, dan apakah jalan yang paling mudah ke atas hamba-hambanya, yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala?
Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, Ya Ali, alaika bimudawamati zikrillahi. Hendaklah kamu tadi berterusan berzikir, memengati Allah Subhanahu wa taala fil khalawat, pada ketika kamu bersendirian. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Ali berkata, sesungguhnya semua manusia berzikir. Adakah ibadat lain yang lebih lagi daripada zikir tadi? Maka Nabi SAW berkata, wahai Sayyidina Ali, tidak akan bangkit hari kiamat selagi mana ada di atas muka bumi manusia yang berkata Allah, Allah. Kemudian Sayyidina Ali berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah aku nak berzikir? Maka Nabi SAW berkata, dengarlah daripadaku sebanyak 3 kali. Maka hendaklah kamu berkata kepada 3 kali. Kemudian aku pula akan mendengar kepada kamu sebanyak 3 kali. Lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam keadaan Nabi SAW memejam kedua matanya dan mengangkat suaranya dan Sayyidina Ali mendengarnya. Kemudian Sayyidina Ali pula membaca la ilaha illallah dalam keadaan memejamkan matanya dan mengangkat suaranya, dan Nabi SAW mendengar perkataan Sayyidina Ali. Jadi daripada hadis tersebut penulis berkata, inilah dalil kepada mentalkinkan zikir kepada murid, iaitu kalimat tauhid, lafaz la ilaha illallah. Jadi penulis berkata, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk dikurniakan dengan talqin zikir tersebut daripada guru yang telah dinyatakan tadi. Jadi sebagai penutupnya, apa yang penting sekarang ni setelah kita bincang, perlu ada guru dan perlu ada sifat-sifat yang dinyatakan daripada guru tadi. Kemudian penulis kata perlu kita tadi ditalqinkan dengan zikir. Jadi sebagai penutupnya kita tengok Imam Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, dia kata innal insan idza lam yakun talaqqana dzikra syarif alladhi huwa at-tauhid min syaikhin mursyidin lahu nisbatun muttasilatun bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa illa fa ba'idun an yastahdiraha 'inda al-hajati ilaiha fi waqti musibatil maut. Ini ayat yang paling penting sekali Syekh Abdul Qadir bagi tahu kepada kita. Dia kata, sesungguhnya manusia sekiranya tidak pernah mendapat talqin zikir yang amat mulia, iaitu lafaz tauhid, lafaz la ilaha illallah, daripada syekh yang mursyid, yang mempunyai sanad, yang bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata, kalau mana-mana orang yang tak pernah menerima talqin zikir tersebut, maka amat susah untuk dia menghadirkan makna la ilaha illallah, ketika dia amat perlu kepada makna la ilaha illallah tersebut. Bilakah kita ni amat perlu kepada makna la ilaha illallah? Fi waqti musibatil maut, iaitu pada waktu turunnya musibah kematian ke atas seseorang tersebut. Jadi inilah yang nak difahami kan, maksud kita waktu yang paling penting sekali ialah apabila kita tadi ingin tercabut nyawanya. Maksud kita maklum apa sakratul maut tadi, dengan kesakitan yang ditanggung, dengan gangguan syaitan iblis yang datang mesongkan akidah dan seumpamanya. Jadi sekiranya semasa di dunia tidak pernah ditalkinkan lafaz la ilaha illallah, maka amat susah semasa nak mati tadi untuk mengingati makna la ilaha illallah. Sebab ditakuti perkara lain yang kita ingat, teringat kepada harta, teringat kepada anak bini, yang teringat kepada pekerjaan, yang teringat kepada hobi, permainan dan seumpamanya. Dari perkara yang paling penting ialah lafaz la ilaha illallah. Maka sebab itulah Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab dia kata, kathiran ma yunshidu, banyak kali Syekh Abdul Qadir Jailani ini dia selalu mengulang satu bait. Bait ini adalah malihatut takrar wa tafanni la taghfali 'indal wada'i anni. Maksudnya bait ni ialah asalnya seorang lelaki berkata kepada seorang perempuan yang bernama Malihah. Maksud Malihah ni maksudnya seorang perempuan yang cantik. Jadi lelaki tu kata kepada perempuan tadi, wahai Malihah, at-takrar wa tafanni, ulanglah. Maksudnya ulanglah pertemuan antara kita berdua. Wa tafanni, dan berjalanlah dengan berlenggang. Dan lelaki tadi berkata, la taghfali, janganlah kamu lupakan ketika kita tadi nak berpisah, ani, tentang diriku. Jadi asal bait ni ialah antara hubungan lelaki dengan perempuan. Tetapi apabila Syekh Abdul Qadir jadi mengulangnya, maksudnya dia meniatkan kepada
murid dia tadi, ya malihatu, moga-moga Allah Ta'ala menjadikan murid tadi sebagai murid yang cantik kerohaniannya. Dan apabila Syekh tadi kata takrar, maksud dia kata ulanglah lafaz la ilaha illallah semasa kita hidup ni, semasa kita Allah berikan kesihatan, kemampuan masa, maka ulanglah sebanyak-banyak lafaz la ilaha illallah. Wa tasani maksud asal ni ialah berjalan dalam keadaan bergoyang. Maksudnya Syekh Abdul Qadir bagi tahu, apabila kita nak berzikir tadi, kita gerakkanlah badan. Sebagaimana itu hanya dinyatakan oleh ulama-ulama dalam adab berzikir. Maksudnya berzikir dengan bersungguh-sungguh. Tapi dia punya penutup ni yang paling penting ialah la taghfali anni 'indal wada'. Maksudnya dia kata, jangan sekali-kali kamu lupakan Allah Subhanahu wa taala 'indal wada'i, ketika kamu meninggalkan dunia. Maksud tujuan kita mengulang lafaz la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Dan tujuan kita menggerakkan badan ni, supaya badan kita ni dia bersama-sama mengingati lafaz la ilaha illallah. Dan apabila kita nak meninggal dunia, badan kita akan membantu kita mengingati lafaz la ilaha illallah. Kemuncak keperluan kita kepada lafaz la ilaha illallah ialah apabila al-wada', meninggalkan dunia. Dan itu lafaz yang Syekh Abdul Qadir selalu ulang kepada murid ini, supaya murid ini banyak mengulang lafaz la ilaha illallah. Dan dia tadi mengingatkan kepada muridnya, kenapa dia nak kena ulang banyak sangat ni? Kenapa semasa kita umur kita sehat, kita muda, kita ada masa kita banyak sangat mengulang lafaz la ilaha illallah, supaya apabila kita nak mati menghadap Allah, kita boleh mengingati makna lafaz la ilaha illallah tersebut. Sebagaimana Nabi kata, siapa yang akhir percakapannya, sama ada percakapan di lidah ataupun percakapan dalam hatinya, dia lafazkan lafaz la ilaha illallah, maka Nabi SAW berkata orang tidak akan dimasukkan ke dalam syurga bersama-sama dengan orang yang awal masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Jadi setakat itu dululah yang dapat kita baca daripada kitab Jawahirul Qala'id, Qala'idul Jawahir, tentang sejarah hidup dan ilmu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Moga-moga Allah SWT memberi kemanfaatan kepada kita, dan moga-moga Allah SWT memahamkan tuntutan untuk kita tadi ditalkinkan dengan zikir. Dan moga-moga Syekh tadi dah bagi tahu kepada kita sifat-sifat tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita guru untuk mentalkinkan kepada kita zikir. Dan moga-moga kita dapat mengulang lafaz la ilaha illallah dari sebanyak-banyaknya sebelum kita meninggalkan dunia. Wallahu ta'ala alam. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah-salah daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.